Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Syamil bin Muhammad Zamri akan membuat pembentangan mengenai sumatif assessment sejarah yang bertajuk Kepentingan Mencegah Kekuasaan Penjajah di Negara Kita demi Masa Depan Negara dan Generasi Baru. Pertama sekali, ia mengenai faktor kedatangan Jepun. Faktor yang pertamanya ialah eksploitasi sumber bahan mentah. Hal ini kerana demi kepentingan perindustrian di bawah kepentingan Meiji. Contohnya terdapat pengeluaran biji timah dan emas di tanah Melayu dan pengeluaran petroleum di Sarawak. Faktor keduanya ialah kepentingan strategik ketenteraan. Hal ini penting untuk ketenteraan Jepun seperti pangkalan tentera laut British di Singapura dan Jepun berjaya menawan Jawa di Pulau Borneo. Kemudiannya, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Terdapat 3 dasar pendudukan Jepun, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Dasar pentadbiran yang pertama iaitu pentadbiran tentera Jepun. Jepun telah memperkenalkan pemerintahan Tanah Melayu di mana Tanah Melayu dan Sumatera digabungkan membentuk satu kawasan pertahanan khas. Dan Tanah Melayu dan Sumatera juga ditadbir secara berasingan. Selain itu, pentadbiran Tanah Melayu dan Singapura turut diasingkan. Singapura dikenali sebagai Singapura, manakala Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Yang kedua, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam dan adab Melayu serta diletakkan di bawah penguasaan Yamna Jepun. Yang ketiga, dasar kepemimpinan tempatan. Jepun memberikan peluang kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman dan menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda. Dasar ekonomi pula, Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan, iaitu rancangan pengeluaran 5 tahun, jawatan kuasa penyelidikan dan rancangan perindustrian 5 tahun telah diperkenalkan. Manakala dasar sosial terbahagi kepada 3. Yang pertama, pendidikan. Jepun menutup semua sekolah Inggeris dan Cina dan memperkenalkan sistem persekolahan Jepun untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Yang kedua, sikap Jepun terhadap agama. Jepun menghormati agama Islam dan adab Melayu serta tidak campur tangan dalam adab bersam tempatan. Yang ketiga, catuan dan penghasilan makanan. Jepun memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting dan catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas. 4. Layanan terhadap penduduk. Seperti orang Melayu dan peribumi, Jepun memberikan layanan yang baik untuk mendapatkan sokongan masyarakat. Manakala orang India, Jepun membantu menubuhkan tentera kebangsaan India. Dan orang Cina pula, Jepun memberikan layanan yang kejam akibat daripada Perang Cina-Jepun. Dan landasan kereta api maut ini telah menjadi bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Berikut merupakan antara perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Pertama, Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air. Contohnya, Batalion Kedua Regimen Askar Melayu dan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan Jepun di Kelantan dan Singapura, dan itu merupakan semangat juang yang tinggi. Yang kedua, berlaku penentangan MPAJA. MPAJA ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British. Seramai 165 ahli PKM diberikan latihan di sekolah latihan khas Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun, serta dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. Yang ketiga, kerjasama MPAJA dan Force 136. Mereka mewakili tentera British dan MPAJA memperoleh bantuan seperti senjata, ubat-ubatan dan kewangan. Yang keempat, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA.
kerjasama ini ditubuhkan bagi menentang tentera-tentera Jepun. Yang kelima, Force 136. Ia bermula apabila British menubuhkan SEAC yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136. Antara anggota awalnya ialah Kapten Ibrahim Ismail dan terdapat beberapa cawangan seperti di Pahang, Kedah dan Ulu Kinta. Yang keenam, penentangan individu. Antara individu berikut ialah Gulchen Singh. Beliau telah menggerakkan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun dengan menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama Line of Malaya. Yang kedua iaitu Sabel Katigasu. Beliau merupakan jururawat terkenal dengan keberanian dan kecekalan dalam membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Contohnya menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Akhir sekali, terdapat juga gerakan anti-Jepun di Sabah dan Sarawak. Contohnya Operasi Semut, iaitu operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas State Australia dan dilaksanakan oleh SRD. Yang kedua, pemberontakan The Sultan atau dikenali sebagai pemberontakan Double Ten. Mereka melakukan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Hawke. Seterusnya pula, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun, iaitu terdapat 3 kesan pendudukan Jepun di negara kita. Pertama, perkembangan semangat anti penjajah. Ianya bermula apabila pendudukan Jepun di Tanah Melayu berlaku ketika kesedaran nasionalisme mula berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Dan Jepun telah menggunakan slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya. Kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Antara langkah awal tentera Jepun membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu ialah dengan membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British dan memberikan ruang kepada kegiatan politik KMM kerana memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Walau bagaimanapun, tentera Jepun semakin tertekan dengan serangan pihak persekutu. Oleh itu, tentera Jepun bersama-sama dengan Dr. Burhanuddin, Ibrahim Haji Yaakob, Oman Haji Siraj dan bekas pemimpin KMM yang lain menubuhkan KRIS, iaitu untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Akhir sekali, kesedaran politik di Sabah dan Sarawak. Kegiatan penduduk di Sarawak telah dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun dan persatuan Cina yang digabungkan menjadi Kakio Kokai. Oleh disebabkan kekurangan pegawai Jepun, orang Melayu dan Iban telah diberikan jawatan dan kuasa yang lebih tinggi untuk memberikan keyakinan dan kesedaran kepada pegawai tempatan. Hal ini terjadi bagi menjalankan tugas yang penting, dan kesedaran politik melalui pengalaman di semasa pendudukan Jepun membuatkan peribumi lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Kesinambungan itu, terdapat beberapa kesan pendudukan Jepun dari aspek positif dan negatif. Dari sudut negatif, contohnya dari segi ekonomi Tanah Melayu telah lumpuh sama sekali seperti peluang mengambil jitimah tidak dapat dijalankan di Tanah Melayu dan perdagangan Tanah Melayu dengan dunia luar terputus. Manakala dari segi politik, rakyat di Tanah Melayu menjadi sengsara kerana pentadbiran Jepun yang meninggalkan mengawal pergerakan rakyat dengan penuh ketat. Dari sudut positif pula, sistem pendidikan Jepun yang diperkenalkan telah menekankan latihan aktiviti daripada akademik untuk menanam sifat kerajinan terutamanya di kalangan orang Melayu. Selain itu, ia mewujudkan keyakinan kepada rakyat di Tanah Melayu untuk memerintah sendiri di kalangan orang Melayu akibat daripada pengalaman dalam kerja-kerja pentadbiran Jepun. Akhir sekali, pendapat sekiranya negara kita dijajah oleh kuasa asing. Pada pendapat saya, perpaduan antara kaum akan semakin berpecah belah
sektor ekonomi dan politik negara akan semakin terjejas dan merosot, dan rakyat akan hidup dalam keadaan yang serba susah kerana sumber pendapatan yang semakin berkurang. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.